Salam sejahtera kepada ibu bapa dan murid SMK Datuk Permaisuri. Terlebih dahulu, saya, Cikgu Nigel, Ketua Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sekolah, ingin mengucapkan selamat bersekolah kepada murid sesi 2021, terutamanya kepada yang tingkatan 1. Video dan slide ini bertujuan untuk memberi sedikit penerangan tentang SOP pembukaan sekolah yang akan bermula pada 5 April 2021. Selaku wakil pihak sekolah, saya mohon ibu bapa dan murid meluangkan sedikit masa untuk mendengar taliman ini. Kenapa perlu ada SOP untuk pembukaan sekolah? Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan murid, guru, warga dan sekolah diutamakan. Kita berharap dengan keakuran kepada SOP yang dikuatkuasai ini, maka proses PDPC dapat berlaku dalam keadaan yang selamat. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, di manakah kelas saya untuk tahun 2021? Di sini disediakan gambar rajah kedudukan kelas untuk tahun ini. Blok A merupakan blok yang paling hampir dengan Dewan Perdana. Baiklah, dia menandungi ada 4 buah kelas yang terdapat di tingkat atas. Untuk sesi pagi, kelas yang berada di blok A adalah 4 Sigma, 4 Gamma, 4 Alpha dan 4 Beta. Manakala untuk sesi petang, 1 KRK dan 2 KRK. Bagi blok B, yang ini bangunan 3 tingkat yang berwarna biru. Tingkat atas sekali merupakan kelas untuk sesi pagi, 4 Delta, 4 Omega, 4 MPD dan 4 SNRT. Manakala di tingkat tengah merupakan kelas untuk 3A, 3B, 3C dan 3D. Dan manakala di tingkat yang aras bawah untuk kelas 3 KRK, 3G, 3F dan 3E. Untuk sesi petang, aras atas merupakan kelas untuk 2 Bitara, 2A, 2B, 2C, aras tengah 1C, 1B, 1A, 1 Bitara dan aras bawah 1D, 1E, 2E dan 2D. Blok D pula menempatkan pelajar tingkatan 5. Semua pelajar tingkatan 5 daripada 5 Sigma hinggalah ke 5 MPED berada di blok D, iaitu blok yang berwarna hijau. Seterusnya, kita pergi pula kepada SOP untuk hadir ke sekolah. Setibanya di Pondok Iltizam, perkara pertama, sila imbas suhu anda. Kedua, selesai saja mengimbas suhu, sila imbas kad QR ataupun datang lidah anda dengan guru yang bertugas. Kemudian, basuh tangan anda menggunakan sabun ataupun hand sanitizer yang disediakan. Kemudian, bergerak ke kelas mengikut laluan yang disediakan. Dan pastikan anda kekalkan penjarakan fizikal anda dengan rakan anda.
Sebelum cikgu terlupa, untuk sesi pagi, pastikan hadir ke sekolah sebelum 6.50 pagi untuk sesi pagi dan 11.45 bagi sesi petang. Sedikit maklumat tambahan, untuk hari pertama persekolahan nanti, iaitu 5 April, pengambilan suhu adalah secara manual. Maksudnya, kamu akan diimbas suhu, kemudian diberi sekeping kertas untuk menulis suhu badan kamu. Jangan hilangkan kertas ini. Bawa kertas ini ke kelas, dan di kelas nanti, guru akan mengambil ataupun mengisi suhu anda secara manual ke dalam datang reader. Kenapa kita berbuat demikian? Kerana anda belum lagi mendapat kad datang reader anda yang baru ataupun kad QR anda. Ini kita cuma boleh beri pada hari pertama. Bermaksud, pada hari yang seterusnya, anda akan gunakan kad QR. Jadi, jangan hilangkan kad QR ini. Kalau hilang atas kecuaian, maka anda perlu membayar RM5 untuk mendapatkan kad yang baru. Seterusnya, kita lihat pula pada laluan pergerakan ke kelas. Bagi tingkatan 5 dan pelajar PPKI, laluan anda adalah menggunakan laluan berbumbung untuk ke kelas, iaitu laluan yang terdapat di antara blok A dan blok B. Kemudian, tingkatan 5 akan menggunakan tangga yang berdekatan dengan tandas untuk naik ke kelas, iaitu yang ada anak panah berwarna hitam. Anak panah warna hitam untuk laluan naik. Seterusnya, untuk tingkatan 3 dan 4, sila gunakan laluan yang hampir dengan jalan utama untuk ke blok A dan B. Kemudian, anda akan menggunakan tangga yang berkaitan dengan perpustakaan di blok A, kalau kelas anda di sana, dan tangga yang berdekatan dengan tempat basuh tangan di blok B untuk naik ke kelas. Seperti juga tingkatan 5 tadi, pastikan anda gunakan tangga yang mempunyai anak panah hitam untuk naik ke kelas. Di sini disediakan gambar rajah laluan anda untuk sesi pagi. Daripada Pondok Iltizam, selepas mengambil suhu, tingkatan 3 dan 4 akan menggunakan laluan utama ataupun jalan utama untuk pergi ke kelas masing-masing di blok A dan blok B. Sementara tingkatan 5 akan menggunakan laluan berbumbung berdekatan dengan Dewan Perdana untuk pergi ke kelas di blok B. Okay. Pastikan anda gunakan tangga yang paling hampir dengan tandas untuk naik ke kelas. Untuk sesi petang, sila gunakan jalan utama untuk ke bangsal PIBG. Ini dipanggil tempat menunggu ataupun kawasan transit. Kalau anda perlu menunggu di Dewan Perdana dan Student Corner, sila gunakan laluan berbumbung. Kemudian, untuk bergerak dari kelas ke tempat menunggu, kalau anda daripada bangsa PIBG, anda akan terus bergerak ke kelas menggunakan tangga yang mempunyai anak panah hitam. Sementara kalau anda dari Dewan Perdana, sila bergerak melalui tempat parkir dan menggunakan tangga yang mempunyai anak panah hitam.
Okay, iaitu bertentangan dengan tandas guru dan tempat basuh tangan, blok A dan B. Di sini ada gambar rajah untuk pelajar sesi petang. Kiranya, maaf, tingkatan 1, tempat transit anda adalah di Dewan Perdana, iaitu Dewan Besar. Anda akan daripada Pondok Iltizam, scan suhu dan terus menunggu di dalam Dewan. Sementara bagi pelajar tingkatan 2, anda akan dipecahkan kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 akan menunggu di bangsal PIBG dan kumpulan kedua berada di student corner. Kalau anda menunggu di bangsal PIBG, sila gunakan laluan jalan utama, menunggu, kemudian bergerak ke kelas menggunakan tangga yang paling hampir dengan tandas guru dan tempat basuh tangan, sama seperti tingkatan 4 dan 3. Sementara bagi tingkatan 2 yang berada di student corner, anda akan bergerak juga menggunakan aras bawah dan naik menggunakan tangga yang sama. Jangan naik menggunakan tangga yang paling hampir dengan student corner kerana itu merupakan laluan keluar. Bagi tingkatan 1 yang menunggu di Dewan Perdana, anda akan keluar daripada Dewan Perdana, kemudian bergerak merentasi tempat parkir dan laluan yang sama seperti tingkatan 2 untuk naik ke blok A dan blok B. Itu untuk waktu hadir. Bagaimana pula waktu rehat? Ingin dimaklumkan di sini bahawa waktu rehat terhad kepada 15 minit sahaja. Oleh itu, anda digalakkan membawa bekal sendiri. Sekiranya anda ingin membeli makanan di kantin, kita akan gunakan konsep prapesanan ataupun pre-order sehari sebelum. Contoh, anda pesan pada hari Isnin untuk membeli makanan pada hari Selasa. So, pada hari tersebut, terutamanya pada 5 April nanti, boleh bawa duit lebih untuk beli makanan untuk hari Selasa. Ulangi sekali lagi, pada 5 hari bulan, sekiranya anda ingin memesan makanan untuk hari Selasa 6 hari bulan April, pastikan pada hari Isnin tersebut anda membawa duit lebih. Kemungkinan besar pada 5 hari bulan tersebut, mungkin anda tidak mahu beratur ataupun bersesak di kantin, maka maklumkan pada ibu bapa untuk membawa bekal sendiri. Seterusnya, pada waktu rehat juga, anda tidak dibenarkan ke tandas dalam kumpulan yang besar. Tak perlulah ajak rakan untuk ke tandas. Kemudian, ada guru bertugas di setiap aras untuk memastikan anda mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di sini merupakan gambar rajah pergerakan untuk waktu rehat untuk sesi pagi dan petang. Anda lihat, wakil kelas yang mengambil makanan akan menggunakan tangga yang paling hampir dengan laluan berbumbung untuk turun dan mengambil
makanan di kantin sekolah. Kemudian akan bergerak balik ke kelas kalau di blok A dan B menggunakan laluan berbumbung dan naik mengikutkan tangga yang mempunyai anak panah hitam. Begitu juga untuk tingkatan 5, turun menggunakan tangga yang mempunyai anak panah merah, ambil makanan dan bergerak di belakang makmal untuk pergi naik ke kelas anda semula. Seterusnya, waktu balik. Sekolah SMK Dato' Muhammad Mansuri akan melepaskan pelajar berperingkat. Ini, kalau kita lihat di slide, anda akan lihat bahawa tingkatan 1 akan dilepaskan pada 5.45 petang dan tingkatan 2 pada 5.55 petang. Sementara untuk tingkatan 3, anda akan digunakan balik pada 12.25 tengah hari, tingkatan 4, 12.35 tengah hari dan tingkatan 5, 12.45 tengah hari. Manakala pelajar PPKI dibenarkan balik pada pukul 12.15 tengah hari. Pelajar dilepaskan berperingkat untuk mengelakkan terlalu ramai murid berkumpul di luar sehingga menyukarkan penjarakan fizikal. Kemudian, balik secara berperingkat akan memberi ruang untuk penjaga menjemput anak balik dengan keadaan yang selamat. Maksudnya, tidak terlalu banyak kereta bersesak-sesak untuk menjemput anak. Kemudian, pihak sekolah mohon kerjasama ibu bapa, penjaga untuk menjemput anak anda pada masa yang diperuntukkan. Bagaimana pula SOP untuk waktu balik? Sebelum anda meninggalkan kelas, pastikan meja dan kursi anda disanitasi menggunakan disinfektan yang disediakan. Kemudian, bolehlah basuh tangan menggunakan hand sanitizer sebelum keluar daripada kelas dan jangan berebut untuk keluar dari kelas. Kalau anda berebut, ini akan menyebabkan anda bersesakan. Kemudian, berbaris dalam satu barisan dan kekalkan penjarakan fizikal semasa keluar dari kelas sehinggalah sampai keluar kawasan sekolah. Kemudian, gunakanlah laluan yang sudah diwartakan. Jangan ambil jalan mudah ataupun shortcut kerana anda mungkin bertembung dengan pelajar sesi petang nanti dan menyebabkan penjarakan fizikal tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, whistle akan dibunyikan oleh guru bertugas sekiranya ada murid yang tidak mengekalkan penjarak fizikal ataupun berkumpul dalam kumpulan. Ingat, kita perlu menjaga penjarakan fizikal pada setiap masa. Bagaimana pula untuk waktu balik, pergerakan dia? Pertama, gunakan tangga yang terdapat anak panah merah untuk laluan balik. Kemudian, laluan yang digunakan semasa balik adalah laluan berbumbung di antara blok B dan blok D. Dan keluar menggunakan pintu utama. Disertakan di sini juga gambar rajah untuk laluan balik sebagai panduan anda. Seperti anda lihat,
Laluan keluar merupakan tangga yang paling hampir dengan laluan berhubung dan keluar menggunakan pintu pagar utama. Baiklah, itu saja taklimat tentang SOP pembukaan sekolah. Terima kasih kerana sudi mendengar dan sama-samalah kita jaga kita. Terima kasih.